Alright. Test 1 2 3, test 1 2 3, test 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alright. So sebelum tu saya nak check adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas? Video semua clear? Kalau boleh dengar, cuba komen. Boleh dengar dengan jelas? Video semua clear? Alright, terbaik. So terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi join kita punya sesi pada hari ini. Q&A bisnes kereta sewa. Alright. So saya buat ni sebab banyak sangatlah orang mesej kan, nak jumpa lah, nak ni lah apa semua kan. So sebenarnya saya jarang jumpa orang. So saya lebih suka kalau ada yang nak bertanya tentang bisnes kereta sewa, saya buat sesi Zoom macam ni, saya explain, dan kalau you all ada soalan, you all tanyalah kan. Okay, before that, saya rasa baik kita mulakan kita punya sesi pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah supaya perjalanan kita punya program hari ini berjalan lancar. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan. Alright, so saya ada saya sengaja mutekan you all supaya bila saya berkongsi ni tidak ada gangguan lah. Kalau you all ada soalan, tanya je dekat ruangan chat. InsyaAllah saya cuba jawab. Alright, so malam ni saya tak ada banyak slide, dalam 5-6 slide je lah kan. Yang ni saya akan bercerita sedikit tentang diri saya, lepas tu soalan-soalan yang selalu orang tanyalah tentang bisnes kereta sewa. Kalau you all ada soalan nak tanya, tanya je. InsyaAllah saya cuba jawablah mana yang saya tahu. Okay, so gambar kat belakang saya ni adalah antara benda yang saya planning saya nak capai. Alright, so saya kalau boleh lah, saya nak ada cawangan seluruh Malaysia, cawangan kereta sewa lah kan. Alright, so sebenarnya saya mulakan bisnes kereta sewa dekat Bintulu, Sarawak, and then bila bisnes tu berkembang apa semua, saya ada banyak customer lah, and then customer ni bila dia dah biasa guna saya punya servis, kalau boleh dia pergi mana-mana pun dia nak guna saya punya servis lah. Cuma masa tu saya tak ada cawangan, so saya akan guna company-company car rental yang beroperasi dekat tempat-tempat tertentu lah. Tetapi itulah, kadang-kadang nak deal dengan kita panggil outsource lah, tak mudah lah. Ada outsource yang very good dia punya servis, ada juga outsource yang tak berapa kan. Alright, so saya punya impian adalah saya nak buka cawangan seluruh Malaysia supaya saya punya customer ni dia pergi mana-mana pun dia akan dapat servis yang sama, dan saya nak buka peluang lah kepada ramai orang yang macam saya dulu, yang dulu saya kerja makan gaji, lepas tu hutang keliling pinggang, dan dengan bisnes kereta sewa alhamdulillah lah saya boleh keluar daripada masalah hutang tu, dan hidup aman damai lah kan. Alright, okay, boleh saya teruskan? Okay, right. So siapa saya ni? Saya punya pengenalan ni tak panjang lah, sikit je. Okay, saya dilahirkan pada 17 Jun 1979. So tahun ni saya dah berumur 43 tahun. Alright, so saya dilahirkan dekat Tikam Batu, Kedah. Saya orang Kedah. Alright, tapi saya berkahwin dengan orang Sarawak lah kan. Saya duduk Sarawak lama. Okay. Saya pernah belajar pendidikan tertinggi sampai level master lah. Saya buat bidang sains alam sekitar, sains sekitaran lah dekat Universiti Malaysia Sabah. So saya lahir dekat Kedah. Lepas tu daripada saya umur 4-5 tahun, family saya dah berpindah ke Pahang. Ayah saya jadi peneroka Felda kan. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah saya memang duduk kat Pahang. Lepas tu saya sempat belajar dekat Kolej Mara Kulim buat matrikulasi.
Lepas habis matrikulasi tu saya terus pergi ke Sabah. Alright. Sabah saya buat degree lah. Buat degree. Habis degree saya balik sekejap, kerja kat Langkawi setahun. Lepas tu saya pergi Sabah lagi. Saya buat master. And then habis master tu tahun 2005 saya minta kerja. Saya ingat nak balik Semenanjung kan, minta kerja, dapat kerja dekat Sarawak kan. So tahun 2005 saya start bekerja lah dekat Bintulu Sarawak lah kan. So saya duduk kat Sarawak lama, daripada tahun 2005 sampai 2017. Almost 12 tahun saya duduk kat sana lah. So dekat situlah saya membina bisnes kereta sewa. Alright. So pengalaman kerja saya pernah bekerja sebagai runner kereta sewa dekat Langkawi. So lepas saya habis belajar dekat universiti tu, so saya tak ada kerja, kira menganggur lah kan. And then saya cuba cari kerja kan. And then saya ni jenis tak minat. Macam kebanyakan kawan-kawan saya yang habis belajar, biasanya diorang ni akan apply untuk jadi cikgu. Saya ni tak berani nak jadi cikgu. Sebab apa? Saya ni panas baran. Saya takut nanti saya jadi cikgu kan, budak-budak ni lambat sangat belajar, memang kena marah dengan saya lah. So saya tak berani jadi cikgu. Alright. So nak kerja, and then saya prefer kerja government. Kalau boleh saya nak kerja dekat jabatan alam sekitar lah. Sebab apa? Bidang saya tu adalah bidang sains sekitaran. So kalau nak kerja tu, kerja dekat jabatan alam sekitar lah. Tapi minta kerja tak dapat kan. Mungkin saya punya result tak berapa cantik lah kan. Alright. So bila dah nak jadi cikgu tak minat, nak kerja jabatan alam sekitar tak dapat, lepas tu saya memang tak minat lah kerja swasta kan. Nak berniaga pun tak minat. So duduk menganggur kan. Saya jadi segan lah. Lala saya contact abang saya. Saya cakap, boleh tak saya pergi ke Langkawi, saya kerja dengan dia. So abang saya ni, dia ni macam pengurus lah. Dia pengurus syarikat kereta sewa dekat Langkawi. So saya pun pergi Langkawi, duduk dengan dia lah. So kerja saya, cuci kereta kan, hantar kereta, jaga kaunter kereta sewa. Lepas tu kalau ada pelancong nak pusing pulau, saya akan bawa dia orang pergi pusing pulau. Lepas tu kalau macam tak ada kerja sangat, saya bawa teksi sapu kan. So apa saja kerja yang boleh buat duit, saya layan je dekat Langkawi lah kan. So kira macam bukan pegawai lah. Habis degree tapi kerja macam-macam kerja. Teksi sapu semua saya buat lah. Alright. And then saya sempat kerja selama setahun. Masuk tahun 2003, masa tu ada masalah bird flu, sesama burung. So macam saya tak ada gaji masa tu, so saya punya income based on commission. Ada job, ada income. Tak ada job, memang tak ada income lah. So bila bird flu tu, memang langsung tak ada income lah. And then saya pun tiap-tiap hari terpaksa minta duit dekat abang saya kan, nak makan. So lama-lama saya jadi malu lah. And then tahun 2003 saya ambil keputusan untuk sambung belajar, buat master lah dekat Universiti Malaysia Sabah. Alright. So saya pun buat master. Habis master tu tahun 2005 saya minta kerja. Alhamdulillah saya dapat kerja sebagai tutor lah dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. So saya kerja kat situ, seronok gila lah kan. Kerja government. Gaji saya tak besar masa tu, dalam tak sampai RM2,000. And then saya tak ada planning pun nak berniaga apa semua. So kalau boleh saya nak kira macam bekerja dekat universiti tu sampai pencen lah kan. Tapi saya tersilap langkah. Bila saya start bekerja tu, saya start buat hutang. Hutang tak adalah besar mana pun, beli motor, beli kereta kan, lepas tu ada kad kredit, ASB loan, biasa-biasa je. Tapi kesilapan saya yang paling besar adalah saya beli kereta. Sebenarnya kereta tu saya tak mampu pun nak bayar. Tapi yelah, tak fikir panjang, tak fikir jauh. Beli kereta tu, start saya beli kereta tu memang saya terciduk lah. Kan? Duit gaji, bayar tu bayar ni, lalas kira dalam akaun bank tinggal RM100 je. Nak tunggu gaji lagi 2 minggu, dah tak tahu nak buat apa kan. Alright.
So bila saya dah terciduk macam tu, saya pun fikir-fikir apa benda aku nak buat kan. Sebab apa, saya kalau boleh saya nak sebulan saya nak extra income RM300 je sebulan untuk beli barang dapur. Bukannya nak kaya pun. Sebab apa, masa tu, masa saya bekerja tu, gaji saya memang habis bayar hutang ya, bayar motor, bayar kereta, bayar bil, bayar kad kredit apa semua. So tolak tinggal RM100-200 je. Memang tak cukup duit kan. So saya nak buat satu bisnes, dan bisnes ni kalau boleh bagi saya RM300 je sebulan. Nak beli barang dapur je. Alright. So saya pun fikir-fikir, and then dalam masa sama, masa saya bekerja tu, saya perhatilah student-student dekat universiti kan. Dia orang ni memang selalu pinjam kereta saya. Dia datang office, borak-borak. Lepas tu, Cik Wahid, boleh tak kita orang nak pinjam kereta? Nak pergi keluar beli barang je kan. So saya pun bagi kan. Tapi lama-lama saya fikir, daripada saya duk bagi dia orang ni, baik aku sewakan. Lepas tu dalam masa sama, dekat universiti tempat saya bekerja ni, ada pensyarah kontrak. So dia orang ni kontrak setahun, 2 tahun kan. Lepas tu dia orang ni memang tak nak beli kereta. Sebab apa? Yalah, kontrak setahun, 2 tahun. Kalau dia nak beli kereta pun tak baloi. So dia orang ni mencari ada tak sesiapa yang buat kereta sewa yang murah-murah. So dia orang punya bajet 400, 500 kan. So dekat situ saya nampak peluang student dengan pensyarah dekat tempat saya bekerja lah. So saya fikir why not saya buat bisnes kereta sewa, dan dalam masa yang sama saya pun ada pengalaman pernah bekerja dengan company car rental. Tak adalah pandai, tapi kalau saya tak tahu apa-apa, saya telefon abang saya minta dia ajar lah kan. Abang saya ni kira macam mentor saya lah dalam bisnes kereta sewa. Alright, you all ni okay lagi ke ni? Semua senyap ni? Masih ada lagi ke? You all boleh mendengar ke? Cuba komen sikit. Alright, bagi love sikit. Boleh bagi love ke? Kan? Dengar. Alright, berapa orang kita malam ni? Ada 30 lebih. Thank you. So, fikir saya pun decide untuk start bisnes kereta sewa. Dalam keadaan saya tak minat berniaga, tapi saya buat bisnes kereta sewa tu sebab saya terpaksa. Kalau saya tak buat bisnes kereta sewa tu, memang saya tak tahu nak apa jadi kat saya kan. Bayangkan duit gaji tinggal 100-200 kan, kerja universiti, belajar tinggi, nak bagi duit kat mak ayah tak boleh kan. So memang tak boleh tidur malam tuan-tuan. Memang tak boleh tidur malam. Alright, siapa kat sini yang macam tu? Ada tak kat sini yang mengalami masalah yang saya yang alami? Alright. Kerja belajar dah tinggi dah. Kerja dah okey. Gaji besar tapi duit tak ada kan. Kan. So saya faham lah. Kalau you sampai ke that point, memang tak boleh tidur malam. Betul tak? Saya masa tu tuan-tuan tak boleh tidur malam. Fikir macam mana nak cari duit. Kita kerja makan gaji ni, kau kerja macam mana pun gaji kau macam tu je. Tambah pula saya pegawai kan. Pegawai kerja teruk macam mana pun gaji 2,000 macam tu lah. Tak ada overtime, tak ada extra income. Kan? So saya tak ada pilihan. Saya terpaksa buat bisnes kereta sewa. So dekat situlah saya beli kereta. Saya beli kereta 2 biji. Kereta kancil lah masa tu. Dan saya sewakan lah kereta tu. Alright. Kereta tu saya ada gambar dia. Lupa nak letak gambar. Ada gambar dia. Ni. Kalau you nampak lah. Kalau you nampak kereta saya. Nampak tak? Kereta kancil. Ni lah kereta pertama. Blur lah kalau ni kan. Alright, ni kereta pertama yang saya beli. Kancil, Perodua kancil, second hand. Alright. So kereta tu saya beli dua biji tu tak sampai 20,000 lah kan. So saya beli, masa tu saya kena keluar down payment lah dalam 3,000 kan. Untuk 2 biji tu kena keluar down payment 3,000. Saya pinjam duit isi saya pinjam duit kawan saya ambil duit lah daripada kad kredit. Itu permulaan saya buat bisnes kereta sewa. Sebab so you all ni, bila you nak buat bisnes kereta sewa, you jangan bagi alasan. Ataupun kalau you nak buat bisnes, you jangan bagi alasan. Banyak orang dia suka bagi alasan. Tak ada modal, tak ada duit, tak ada tu, tak ada ni apa semua kan. So saya masa tu, saya tak ada bagi alasan. Aku nak buat, aku nak keluar, aku nak ubah hidup aku buat je. Duit tak ada. Saya masa tu tuan-tuan, saya pun tak ada duit.
Kan adalah dapat bonus hujung tahun. So saya, tapi bonus tu 500 ya. So saya pun pujuklah isteri saya minta pinjam 500, dia pun bagi 500. Lepas tu saya ada kawan, saya mesej dia, saya cakap saya nak pinjam duit RM1,000 untuk buat modal bisnes kereta sewa. So dia pun percaya saya, dia bagi saya RM1,000. So fikir-fikir lagi apa benda, macam mana aku nak cari modal. So lalas saya nak minta kat family saya, malu kan. Sebab apa, family saya bukan orang senang. Kalau minta kat ayah saya, confirm lah dia memang tak ada duit. Minta kat abang-abang saya, segan lah. Kau ni dah belajar tinggi kan, apalah pinjam duit kat orang, malu kan. So lalas saya pinjam kat kredit lah. Masa tu saya dekat kredit, saya pergi bank, ambil duit cash daripada kat kredit kan. So dapatlah RM3,000. Dengan RM3,000 tu saya beli kereta dan saya sewakan. Masa tu saya sewa murah tuan-tuan. 1 jam RM5, 1 hari RM50. Alright, itu permulaan. Alright. So dekat sini saya nak pesan dekat you all lah. Dalam bisnes kereta sewa lah, benda betul yang saya buat adalah masa nak mula tu saya tak bagi alasan. Jangan bagi alasan. Sebab apa, bila you start bagi alasan je, so you akan tak berfikir. Tapi kalau you tak bagi alasan, okey aku nak buat benda ni, duit aku tak cukup, macam mana nak bagi duit cukup. So kita sentiasa berfikir, aku tak ada kereta ni, macam mana aku nak cari kereta. So you kena ubah apa yang you cakap tu. Jangan duk sebut tak ada tu, tak ada ni kan. So kalau you duk sebut tak ada tu, tak ada ni, sampai ke sudah pun you tak start. Kalau saya pun perangai macam tu, aku tak ada modal lah, aku tak ada kereta lah, sampai ke sudah. Sampai sekarang pun saya ingat saya pun tak berniaga. Alright, jangan bagi alasan. Lepas tu you kena clear berapa income yang you nak. Jangan nak fikir untung je kan. So masa saya start tu, saya clear aku nak RM300 je sebulan. RM300. So saya punya impian tu tak besar. Alright. So bila kita punya impian tu logik dan boleh dicapai, mudahlah. Tapi banyak orang, dia nak berniaga kan, dia nak berniaga apa semua, aku nak untung ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Kan. So apa yang you nak tu biar clear dan benda tu boleh dicapai. Alright. So saya pun buat bisnes kereta sewa. Saya buat sambil-sambil tuan-tuan. Masa saya bekerja, saya masih bekerja lagi, and then macam kereta sewa ni, dia bukannya sepanjang masa kita kena tunggu dia. Dia bukan macam kita buka kedai. Hari-hari kita kena buka kedai, jaga kedai tu. Kereta sewa ni, saya boleh bekerja dan dalam masa yang sama bisnes tu boleh berjalan. Macam mana saya buat? Saya duduk dekat office kan. Lepas tu office saya ni tak jauh lah dengan asrama kan. So kalau naik motor tak sampai 2 minit lah, dekat lah. Boleh jalan kaki kan. So apa yang saya buat adalah kereta tu pagi-pagi saya akan make sure dia ready. And then biasanya memang student ni dia akan booking dululah. Booking dulu. So saya ada waiting list, siapa yang nak sewa. Pukul ni siapa sewa, pukul ni siapa sewa kan. So daripada pagi sampai tengah hari, memang budak-budak ni kalau dia nak sewa kereta, dia mesej saya, saya akan mesej kat dia, okey kereta ada dekat sini, nombor plate sekian-sekian, kunci ada dekat sini. Kunci tu biasanya saya letak dekat tayar lah. Kan, saya letak. So budak ni pun pergilah dekat kereta tu, ambil kunci, buka pintu, start enjin, jalan. Lepas dia habis pakai kereta, dia akan SMS kat saya, Cik Wahid, kereta saya dah pulang. Okay. So bila dia pulang, saya cakap, okay, duit sewa tu you letak dekat dalam bawah kapet. Bawah kapet dekat driver. And then keluar pintu tu, lock pintu, kunci manual lah, manual kan. Lepas tu kunci tu letak dekat dalam dekat tayar, dekat spring. So nanti ada budak lain pula yang sedang queue nak sewa kereta tu, and then saya akan mesej dia, okey kereta nombor ni, kau pergi ambil kat sini, kunci kat sini, start enjin, jalan. So daripada pagi sampai tengah hari tu dapatlah RM30, RM40 kan budak-budak sewa. Alright. Lepas tu tengah hari saya lunch hour, saya akan turun, pergi dekat kereta, saya akan ambil duit, and then saya pergi makan, and then petang tu budak-budak tu sambung sewa. So pagi petang macam tu. Kalau hari cuti tu saya memang jagalah kereta tu kan. Balik pada office, saya akan kalau mana kereta yang kotor tu saya akan cuci lah. Cuci. So itulah rutin saya. So satu hari bolehlah dapat dalam RM60, RM70 kan. So you bayangkan kan. So 10 rata masa tu income saya daripada kereta sewa
lebih kurang RM1,000 lah untuk 2 biji kereta kan. Tolak installment, tolak maintenance apa semua, dapatlah bersih RM300 kan. So saya bersyukur gila lah dapat RM300, duit tu lah saya guna untuk belanja makan. Alright. So saya pun buat bisnes kereta sewa tu, and then masa saya start tu saya ada masalah lah. Masalah kereta tak cukup. Student ramai. Student ada 5,000 orang. Pensyarah pun ada 100 lebih orang kan. So memang kereta 2 biji tak cukup. Tapi saya dapat idea, saya ambil kereta orang. Kan. So saya ambil kereta orang, and then saya makan commission lah. So saya macam-macam lah. Saya ambil kereta kawan-kawan saya kan. Lepas tu saya ambil kereta toki-toki Cina dekat luar apa semua kan. So saya ambil kereta dia orang, saya sewakan, dapat duit, saya makan commission, balance tu dia orang punya lah. So you all, kalau tak ada kereta, you jangan cakap tak ada kereta. You boleh ambil kereta orang, sewakan, makan commission. Sebenarnya bisnes kereta sewa ni tak perlu ada kereta pun. Yang penting you pandai cari customer. Kalau you ada kereta tapi tak erti nak cari customer, tak guna juga. Macam saya dulu, saya beli kereta, saya dah ada customer, kan? Dah ada market. So bila kereta saya tak cukup, saya ambil kereta orang, sewakan. Kan? So jangan bagi alasan, saya tak ada kereta lah Tuan Wahid, macam mana? Berlambak kat luar sana, berlambat-lambat orang ada kereta, ambil je kereta dia orang, sewakan, makan commission. Alright. So alhamdulillah daripada bisnes tu, tahun 2006 saya ada 2 kereta. Lepas tu tahun, and then saya start beli kereta. Tahun 2010. Tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. You bayangkan, 2006 saya start 2 biji kereta, 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Dia laju gila. The moment you start je, and then you jaga servis you, customer you dah banyak, 2006, 7, 8, 9, 10. 4 tahun. 4 tahun saya dah ada 70 biji kereta. Kan? Tapi 70 biji kereta tu bukan kereta saya semualah. Kereta saya 30 biji je. 30 biji je. Kereta orang. Kadang-kadang family saya beli, kawan-kawan saya beli, pekerja saya beli kan. So total 40 biji kereta pajak. 40 biji kereta pajak, 30 biji kereta sendiri. Kan? So masa tu, saya punya income untuk kereta sewa lah lebih 100,000 lah, 100,000. And then saya punya profit lah sebulan dalam 30%, 40% kalau ikut nasib kan. So bayangkan kalau saya punya sale tu 100,000, saya punya profit 30%, 30,000 sebulan kan. Kan. So 2010, 2011 saya tengok bisnes saya ni macam dah okey je. And then masa tu saya start ada masalah lah dengan saya punya bos kan. Bos kat tempat saya kerja kan, macam-macam lah. Dia sakit hati. Dia tengok saya lebih sikit pada dia kan. Dia tak boleh lah. So lala saya pun hantar surat berhenti kerja lah. Berhenti kerja. Saya buka company saya, Greenmatic Enterprise Travel and Tourism Berhad. Dan saya jadi pengarah kepada syarikat saya sampai sekarang. Daripada tahun 2011 saya berhenti kerja. Saya tak pernah bekerja dengan siapa-siapa. Saya bekerja dengan company saya sajalah. So 2011 masa tu umur saya dah 32. Saya dah bersara, saya dah pencen awal. Orang pencen umur 55, saya pencen umur 32. Tapi saya pencen tu hutang saya semua dah settle. Saya ada income saya masa tu lebih daripada 30,000 lah kan. Siapa nak macam ni? Siapa nak macam ni? Ada masa tu saya memang freedom gila lah. Freedom gila. Alhamdulillah saya boleh spend masa dengan family saya, dengan anak-anak saya. Saya boleh pergi mana-mana saja. Saya boleh beli apa yang saya suka kan. Alright. Ada ke yang nak follow saya ni? Kalau ada kan. Tapi sebenarnya benda ni boleh. Cuma you kena sabarlah. Bisnes kereta sewa ni saya suka sebab apa? Dia the moment you masuk je, you nak keluar susah. Kan? Sebab apa? Bisnes ni dia ada banyak barrier, dia ada banyak halangan. Benda ni bukannya senang nak buat. Kan? Tapi kalau you dah buat, you dah establish, you nak keluar pun susah. Macam saya, once saya dah masuk, saya nak keluar tak boleh. Sebab apa? Customer dah ada, sistem dah ada, brand dah ada, orang dah kenal. Saya tak promote pun hari-hari ada orang mesej nak sewa kereta kan. So bisnes ni dia boleh long term. Dia boleh pergi 10 tahun, 20 tahun. Ada saya tengok orang 30 tahun. Kan? So bisnes ni memang boleh diwariskan. So itu yang saya suka tu.
Walaupun saya baru-baru ni ada COVID pun semua kan, lockdown pun semua kan, memang melingkup saya punya bisnes, tapi bila dah orang dah boleh travel, dia start balik. Dia start balik. Saya tak ada promo apa-apa, tak ada buat iklan apa-apa. Tiba-tiba customer datang kan. Alright. Itu yang shocknya bisnes kereta sewa ni. Okay, so macam mana nak mula? So saya bagi, banyak orang tanya lah, macam mana nak mula, macam mana nak mula. Alright. Okay, you all boleh nampak tak saya punya slide ni? Okay. So, saya bagi simple je lah. So, kalau you nak start, tak kisahlah you join saya ke, you tak join saya ke, you kena daftar Google My Business. Saya tak nak ajar macam mana nak daftar Google My Business, macam mana nak daftar Facebook page. Benda ni you boleh belajar dekat YouTube je. Tapi benda ni penting. Kalau you nak buat bisnes kereta sewa, you kena daftar Google My Business. Alright. So Google My Business ni kalau macam orang nak cari kereta sewa ni, dia biasanya lah dia ada dua cara lah. Satu, dia search dekat Google. Kalau you all nak cari servis kereta sewa, apa benda yang you type? Macam mana you cari? Cuba komen sikit. Kalau macam saya kan, saya nak cari servis kereta sewa, saya akan buka saya punya Google, saya akan type lah car rental near me, car rental lokasi sekian-sekian. So kalau you nak buat bisnes kereta sewa, Google My Business ni sangat penting. Alright. Lepas tu you kena buat juga Facebook page. Cuma Facebook page ni dia bukannya nama brand apa semua. So Facebook page ni dia based on keyword apa yang orang cari. Macam saya buat car rental Bintulu kan. Sebab apa, kalau saya duduk kat Bintulu, so bila orang masuk Facebook, dia nak cari servis kereta sewa dekat Bintulu, dia akan type car rental Bintulu. Dia tak type pun Green Matrix Bintulu. Dia tak type. Dia type keyword car rental Bintulu. So kalau saya punya Facebook page tu kira macam banyak follower kan, aktif, lepas tu banyak review kan, so chances untuk saya dapat customer tu tinggi lah. Alright. So you kena buat benda ni. Dan pelanggan pilih siapa yang review positif banyak. So kalau you buat Google My Business, you buat Facebook page, you kenalah dapatkan review. Review ni sama ada you suruh customer bagi review ataupun kawan-kawan family kan. You contact lah, suruh dia orang bagi review kan. So customer dia akan pilih siapa yang review banyak. Review yang 5 star kan. Lagi banyak review tu lagi tinggi chances you untuk dapat customer. Tak kisah walaupun you belum start lagi, tak ada kereta, tak apa. Yang penting benda ni ada. Yang ni macam anggaplah ini adalah campaign you untuk dapatkan customer. Alright. Lepas tu you kena aktif lah. So dekat you punya Google My Business, dekat you punya Facebook page ni kena sentiasa upload lah video ke gambar kan. So kalau macam you buat benda ni tapi posting tu dah 5 tahun ke belakang, orang pun nak booking, nak contact you pun, dia ni masih hidup lagi ke, masih aktif lagi ke kan. So kalau ada posting-posting yang aktif, so chances untuk you dapat customer tu lebih tinggi lah. Alright. And then customer ni kadang-kadang dia pilih sebab siapa yang paling dekat dengan dia. So dia tak naklah pergi cari orang yang jauh-jauh kan. So kalau dia duduk dekat situ dan you paling dekat dengan dia, chances you untuk you dapat booking tu lebih tinggi lah. Alright. So rezeki masing-masing. Okay. Ya, saya minum dulu. Alright. Ini antara soalan yang selalu orang tanya. Kalau tak ada kereta macam mana Tuan Wahid kan? So saya sampai letih nak jawab kan. So kalau you tak ada kereta, you sewakan kereta orang lain dulu. Sewakan kereta pengusaha kereta sewa yang terdekat dengan you. Makan komisen dulu kan. Tak kisahlah 10% ke 15% ke 20%. So dekat tempat you tu mesti ada orang yang dah buat kereta sewa kan. So you cari dia orang, contact dia orang kan, ajak minum teh tarik apa semua kan. Bos, saya ada buat bisnes kereta sewa ni bos. Kalau saya ada customer, saya pass kat you, boleh dapat harga ejen ke? So you networking lah, networking kan. Alright. So macam saya punya team, dia orang tak risau, dia masuk je JM Hub, kita ada group pengusaha kereta sewa seluruh Malaysia. Kan? So saya tengok tadi dekat kita punya group WhatsApp,
kalau belah-belah utara tu Langkawi, Perlis, Kedah, Penang, kita ada lebih kurang 167 orang member. So kalau you ada booking, tak ada kereta, you tanya je dalam group tu. So siapa-siapa yang ada kereta, dia sambut lah. And then customer boleh bayar kat you ambil commission, bayar kat dia balance kan. So kita mudahkan customer, kita bantu customer. Ataupun you dapat customer, you suruh customer tu contact supplier ni, and then you deal lah. Boleh tak bagi commission ku RM10 ke RM15 ke, terpulang. Nak bagi, alhamdulillah. Tak nak bagi pun, macam saya kalau tak nak bagi pun saya tak kisah. Tapi lepas tu aku tak nak bagilah job kat kau kan. And then kita ada dekat Perak. Perak kita ada lebih kurang 80 orang yang buat kereta sewa kan. So apa nak susah? You tak ada kereta, you tanya je dalam group tu, and then kalau ada siapa-siapa yang ada kereta, you ambil booking, you ambil commission, balance bagi kat dia kan. So macam bisnes kereta sewa ni, commission tu biasanya lah minimum 10%. 10%, 15%, 20%. Ikut berapa rate you kan. Okay. So Selangor ramai. Kita ada 300 lebih. 330 orang ahli kan. So kalau you ada customer nak sewa kereta kat Selangor, jangan risau. Ada banyak orang buat kereta sewa. Negeri Sembilan, Melaka, ada 159 orang. Johor ada 167 orang. Terengganu ada 77 orang. Kelantan 86 orang. Sarawak, Sabah, Labuan 197 orang. So kita networking tu ada satu Malaysia. Apa nak susah kan? So saya harap siapa-siapa yang ada masalah tak ada kereta tu, kalau you join team saya, tak payah paling bala lah. You tak ada kereta pun boleh buat kereta sewa. Alright. Okay, so next. Ini soalan biasa orang tanyalah. Kalau accident macam mana tu Wahi? Kalau accident macam mana kan? So kereta sewa ni, you buat kereta sewa, confirm lah kereta you tu ada insurans kan. So make sure kereta you tu ada insurans komprehensif lah, yang orang panggil first party. Janganlah pergi beli kereta insurans third party. First party yang full cover insurans tu. Alright. So kereta ni kalau atas 20 tahun, dia masih lagi boleh beli comprehensive insurance. Tapi kalau lebih pada 20 tahun tak boleh lah. Insurance pun tak nak cover kan. So tapi kereta sewa ni tak adalah sampai 20 tahun kan. Biasa maksimum kereta sewa ni 10 tahun je. Lepas 10 tahun tu dah tak boleh nak buat kereta sewa lah. Lebih kurang macam tu lah. Alright. So make sure kereta tu ada insurance. Bayar mahal sikit tak apa kan. And then ni saya punya advice lah. Kalau you nak sewakan kereta, pelanggan tu, customer tu kalau boleh umur dia 23 hingga 65 tahun. Alright. So kenapa macam ni? Sebab apa? Kalau you bagi sewa dekat customer yang muda-muda ni, dia punya risiko nak accident tu tinggi. Kan sebab apa? Dia orang ni masih muda lagi, baru dapat lesen, darah pun panas kan. Sewa kereta nak tekannya, nak laju. So saya perhatilah. Kalau kita bagi sewa kereta dekat budak-budak muda ni, chances untuk accident tu tinggi. Sebab apa? Dia orang ni tidak competent. Alright. So that's why. Yang ni syarat ni bukannya saya buat tau. Kebanyakan company car rental inilah syarat dia. Dia hanya sewakan kereta dekat customer umur 23 hingga 65. Okay. So lebih 65 dia orang tak bagi sewa tau. Sebab apa? Lebih pada 65, kalau accident, kalau insurans dapat tahu, insurans tak nak cover. Sebab apa? Itulah dia punya undang-undang lah yang saya faham lah kan. So kalau you sewakan kereta range umur macam ni, accident tu tetap berlaku, akan ada lah, tapi risiko dia tu kurang. Macam saya pun, saya umur 43 kan. Macam kalau umur macam saya ni, bawa kereta pun steady je, bukannya kelang kelabut pun semua. Tapi masa saya muda-muda tu, masa baru dapat kereta, ya Allah, aku pantang lah orang potong, memang nak tekan je, darah panas kan. Tu sangat berisiko. Tapi bila kita umur dah 23 tahun, dah ada isteri, dah ada anak, dah kita pun dah matang pun semua, so kita bawa kereta steady ya apa, betul tak? Siapa-siapa umur bayar macam saya, umur 30 kan, bawa kereta pun steady kan, tak ada kalut mana-mana. Alright. So dan make sure customer ni kena ada kerja tetap. Janganlah pergi bagi dekat customer yang tanya kerja kat mana, dia orang tak nak bagi tahu kan, ataupun memang tak ada kerja. So kalau boleh elakkan.
kan. Macam saya kalau tanya kan, you kerja kat mana bos? Saya, ataupun dia tak nak bagi. So kalau dia tak nak bagi information apa semua, memang kita tak bagi sewa. Okay. Macam mana kita nak tahu dia kerja apa? Mintalah. Minta business card. Minta business card ke, slip gaji apa semua. So make sure you bagi sewa dekat customer yang ada kerja. Banyak orang dia silap, dia pergi bagi dekat siapa-siapa dah, kan? Tak ada check. Alright. Okay, so apa lagi? Kalau accident lah. Kalau accident, pelanggan sebenarnya, kalau ini term and condition saya punya company. Company lain saya tak tahulah. Kalau customer accident, dia kena bayar ganti rugi lah. So macam company saya, ganti rugi tu daripada 2,000 ke 10,000. Ikut model kereta. Alright. So kereta paling murah sekali macam Azia. So kalau accident, salah dia, memang kita minta ganti rugi 2,000. Kereta tu memang kita claim insurans. Tapi kita minta dia bayar ganti rugi 2,000 ke 10,000. Kalau macam dia sewa Velfire ke, Starret ke, kan, Camry ke, kereta-kereta mewah, kita akan claim kat dia 10,000 lah. Duit tu bukannya kita guna untuk repair kereta. Duit tu kita guna sebab apa? Kita dah tak ada income. Kita dah tak ada income. So kereta tu masuk workshop, sementara nak tunggu kereta tu siap, duit tu lah kita gunakan untuk bayar installment segala mak nenek lah. Alright. Okay. Cuma macam you all buat kereta sewa kan, you tidak ada proper system, brand pun tak kuat apa semua. So macam saya kan, kalau customer tu tak nak bayar, dia bawa kereta accident, tak nak bayar kan. So ada juga customer macam tu. Macam company saya, aku sitoskan kau je. Aku blacklistkan kau. So kalau customer ni dah kena sitos, memang melompat dia kan. So cuma sitos ni dia punya cost dia agak mahal lah. Sebulan RM500. Kalau you nak subscribe boleh lah. Sebab apa? Hanya company yang membayar je. Yang melanggan sitos saja boleh sitoskan customer. Alright. So cost dia lebih kurang RM500 sebulan. So macam company saya, sebab apa saya ada banyak team. So company saya lah yang bayar sitos. So saya punya team ni tak payah bayar. Sebab tu saya cakap JM Hub ni percuma. Tapi kalau you nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah kan. Tapi bayarlah RM500 sebulan. Setahun dah RM6,000. Alright. Itu antara benefit yang saya bagi. So kalau you join company saya kan, ada customer sewa kereta, accident, you minta ganti rugi, kan, excess kan. Kalau dia bayar, okey. Kalau dia tak nak bayar, so just inform je dekat team saya, dekat saya punya staff. Okey, kita dah minta dah elok-elok apa semua, dia buat keras kepala apa semua, kita sitoskan dia. Kita sitoskan dia. So bila dia kena sitos, satu, dia tak boleh apply loan bank. Dua, dia nak, kadang-kadang dia nak buka akaun bank pun tak boleh. Tiga, dia nak macam dia nak register nombor telefon, dia nak nak apply, nak beli cukur apa semua tak boleh. Sampailah dia settlekan kita punya claim tu. Dan claim kita tu, kita boleh charge interest. Kita boleh charge 18% setahun. Kita simpan dekat ASB pun tak sampai 10%. Ini kita sitoskan dia, kita masukkan segala fee segala, and then kita charge interest lagi. Kan? So sampai macam tu. So bila kita nak buat bisnes kereta sewa ni, bila kita nak buat bisnes ni, dari segi legal tu kita kena kuat. Banyak kawan-kawan saya buat kereta sewa, dia tak ada benda ni. So bila customer sewa, lepas tu accident, lepas tu dia rugi, dia minta ganti rugi, customer dia bye-bye apa semua, and then terus block. Macam saya tak. Kau sewa kereta aku dan memang salah kau, dan kau kena bayar ganti rugi dekat term and condition tu jelas. Kalau kau tak nak bayar, aku blacklist kau. Sampai kau bayar. Kan? Alright. So untuk JM Hub tak payah bayar sitos, so company saya yang bayar. Okay. So apa lagi? So sekarang ni ada satu lagi option, you boleh beli insurans P2P daripada Allianz. Macam mana nak sebut? Allianz. Kan? Tapi insurans ni mahal. Dia mahal 215%. Alright, dia mahal lah. Okay. Tapi insurans ni bagusnya, kalau kereta you tu walaupun tidak ada lesen, tak ada permit apa semua, accident, memang insurans akan bayar. You pergi je buat report, kata kereta ni aku sewa, memang boleh claim.
Sebab apa? Insurans P2P ni memang untuk kereta personal yang dibuat sewa. Cuma dia punya kos tu mahal. 215%. Contohnya you biasa bayar insurans biasa RM1,000 setahun. Kalau you nak beli yang P2P ni, dia punya kos RM2,150. Kan? Yang you beli yang biasa ni, kalau accident apa semua, boleh nak claim insurans tapi kena tipu sikit lah. Kena tipu sikit apa semua. Agak berisiko lah. Tapi kalau you beli P2P ni, tak payah nak tipu-tipu lah. You pergi je, customer nak buat report ke semua, boleh. Customer langgar orang, mati pun boleh. Customer mati pun tak apa. Airline akan bayar. Tapi kalau you beli insurans biasa ni, dia susah sikit lah. Sebab apa? Insurans biasa ni memang mana-mana company insurans tidak benarkan kereta tu dibuat sewa. Kalau kantoi, insurans tak nak bayar. Kalau tak kantoi, tak apa. Kalau kantoi, memang you sendirilah kena bayar. Tapi yang P2P ni, customer sewa ke, accident, cedera ke, mati ke, langgar orang apa semua, jangan risau, insurans akan bayar. So far Alliance saja. Macam mana nak sebut ni? Alliance saja yang ada. Sebab apa? Alliance ni dia daripada luar negara. So dekat luar negara benda ni dah ada. So Alliance dia just bawa je dekat ke Malaysia. And then insurans lain macam Etika semua tak ada lagi. Sebab apa? Dia orang dekat luar tak ada lagi. Macam benda ni P2P ni dekat overseas dah ada dah. Malaysia je yang tertinggal. Alright. And then kalau macam you join GM Hub, saya dah bincang dengan wakil Alliance kan. So you dapat 5% discount lah kan. Kalau you join. Tapi kalau you tak join GM Hub, you tak join company saya, you boleh beli P2P ni. Tapi you bayar harga normal lah. Tapi kalau macam you under saya punya team, kan, you just tunjuk je surat pengesahan tu, and then you terus dapat 5% discount. Best ke best? So untuk yang ni, you tak payah pening kepala lah nak buka syarikat lah, nak ni apa semua kan. So you ada SSM biasa pun okey, you beli benda ni, settle. Boleh claim semua kan. Alright. Okay, next adalah ni biasa orang tanya lah. Macam macam mana curi kan. Lepas tu kalau kereta tu orang buat jenayah apa semua macam mana? Kan? Sekejap saya minum dulu. Alright. Okay, so you kena ingat bukan semua orang boleh jadi customer kita. Kan? Banyak orang dia buat kereta sewa, dia ingat semua customer dalam dunia ni, semua orang dalam Malaysia ni boleh jadi customer. No. Bukan semua orang boleh jadi customer kita. So kita kena pilih siapa yang kita nak jadi customer kita. Alright. So nombor 2, you bagi priority. Kalau customer yang dia buat booking awal. Kalau customer ni yang biasanya dia ada customer yang bagus, ada customer yang tak bagus. So kalau customer ni yang jenis dia well plan, seminggu lagi dia nak berjalan, dia dah mesej, dia dah booking siap-siap dah. So customer ni pada saya very good customer. Alright. Dia booking awal. Kalau macam saya biasa dapat pelancong-pelancong kan, sebulan lagi dia nak datang Malaysia, dia dah booking lah. Dia dah booking, dia dah bayar siap. So this kind of customer adalah very good customer. Okay. Lepas tu kalau kita suruh dia booking online, dia boleh. Dia boleh. Kita bagi link, dia booking, settle. Kan? So pada saya kalau customer macam ni very good customer. And then kalau kita suruh dia bayar, kita suruh dia bayar online kan, dia boleh. Lepas tu kalau macam jenis customer, can I pay with credit card? Ini customer grade A punya. Can I pay with online transfer? Ini memang very good. Alright. And then dia ni kita boleh tahu dia kerja kat mana. Kadang-kadang masa dia booking tu, kita boleh tengok email dia. So kalau email dia tu email daripada company, aku tahulah dia ni memang kerja dengan company ni. Kan? Kalau you tak tahu pun you tanyalah, bos, you boleh tahu tak you sewa kereta ni untuk company ke untuk personal? Kan? Kalau dia kata saya sewa kereta ni untuk personal. Okey, boleh tahu tak you kerja dengan company mana? So kalau orang ni kerja confirm lah dia ada business card.
Tapi dia kata saya kerja sendiri pun semua, ada business card ke, ada company pun semua kan. Kalau dia tak boleh bagi, bye-bye, memang aku tak bagi sewa lah. Alright. So kalau dia kerja, dia cakap dia kerja, dia guna untuk company, mintalah you company apa kan, minta. So kita boleh check dulu. Alright. So and then ada juga company car rental, dia very simple je kalau nak sewa kereta. Dia orang ni hanya terima kalau you boleh sewa kereta dengan dia kalau you boleh bayar pakai kad kredit. You pergi dekat dia punya kaunter, you cakap you nak sewa kereta, dan you hanya boleh sewa kereta kalau you bayar pakai kad kredit. Online transfer tak boleh, cash tak boleh, check tak boleh, debit card tak boleh. Ni company-company yang besar-besar ni, you try you pergi Hearst ke, Avis ke, big company, you nak sewa kereta dengan dia, kalau you tak ada kad kredit, memang dia halau je. Memang dia tak layan. Itu SOP company besar. So kita follow je. Macam saya pun, saya tiru basi. So kalau kau nak booking kereta sewa dengan aku, kau kena booking online, kau kena bayar online. Kalau saya tak erti lah online, saya tak boleh lah apa semua, you are not my customer. Faham tak? Sebab tu saya cakap, bukan semua orang boleh jadi customer kita. Tak ada siapa paksa kita untuk sewakan kereta dekat orang yang kita tak nak. Alright. So far okey lagi ke? Mana saya punya chat ni? Oh, ada yang tanya kan, Tuan, saya nak tanya berkaitan risiko kalau berlaku orang sewa guna untuk kes kecurian dan lain-lain, macam mana ya? Okey, yang ni tanya kes kecurian. So that's why saya cakap, bukan semua orang boleh sewa kereta dengan kita. Ya, dan kau bagi sewa kereta dekat pencuri tu kenapa? So orang tanya, macam mana aku nak tahu dia pencuri? Kan? So orang-orang yang bermasalah ni, customer-customer yang masalah, dia ada cara, dia ada ciri-ciri dia. Dia ada sifat-sifat dia. Ini berdasarkan pengalaman lah. Alright. So customer-customer yang bermasalah ni, biasanya dia booking last minute. Kan? Dia bangun tidur, aku nak sewa kereta. Itu customer memang agak berisiko lah. Bukan semua, tapi customer-customer masalah ni, dia nak kereta sekarang, dia booking sekarang. So biasanya company saya tak entertain lah, tak layan. Okey, yang kedua, dia contact kita kan, boleh bagi diskaun tak, saya biasa sewa dengan company ni yang murah. So kalau dia minta murah-murah apa semua, you are not my customer. Sebab apa? Customer bermasalah ni, dia nak murah-murah. Macam saya bukannya syarikat kereta sewa murah. Saya tak pernah position saya punya company syarikat kereta sewa murah. You all pun jangan sekali-kali position you punya company kereta sewa murah, cheap car rental. No. Jangan sekali-kali positionkan you punya brand tu dengan murah. Saya tak pernah pun position company saya kereta sewa murah. Saya position syarikat kereta sewa nombor 1 pilihan di Malaysia. Kan? Kalau kau nak murah-murah, saya bukannya murah. Saya the best car rental company. Alright. Okey, so ada yang tanya, Tuan, kalau customer nak juga bayar guna credit card, macam mana kita? So macam company saya, kita ada PayPal. Kita ada PayPal, kita bagi je link, dia bayar je. Kan? So tak ada masalah. So kalau you tak apa, you register je PayPal. Kan? PayPal, then you bagi link, dia boleh bayar. Kan? Macam saya punya company, kita ada memang akaun PayPal, kita bagi link, dia bayar je lah melalui link tu. Orang overseas ke, tak overseas ke, tak ada masalah kan. Alright. Apa lagi ciri-ciri customer bermasalah? Okey, ini kalau customer ni kan, kalau kita suruh dia booking online, memang dia mengelak. Saya tak erti lah, saya tak ada email lah. Customer macam ni memang you are not my customer. Alright. So kalau dia bagi alasan yang tak erti apa semua, mungkin ada yang jenis tak erti. So nasib kau lah kan. Saya, kalau kau bagi alasan apa semua tak erti apa semua, memang kita tak entertain lah. Kecuali lah customer tu memang kita kenal, memang orang kampung, pakcik, pak long, entah mana-mana, memang kita kenal dia, memang dia tak erti, tak apalah, kita tolong, kita layan je. Tapi kalau macam customer ni, aku pun tak kenal kan,
Suruh booking online pun tak boleh pun semua. Memang babai, memang aku tak entertain. Sebab daripada aku bagi sewa dekat kau, lepas tu kereta tu ada masalah, baiklah kereta tu aku sidai je. Kan? Alright. So customer yang masalah ni, dia lebih suka bayar cash. Kan? Saya tak boleh lah nak bayar online banking pun semua. Sebab apa, dia orang ni biasanya memang ada masalah. Sama ada dia orang ni kena blacklist, sama ada dia orang ni bankruptcy, memang ada problem. So dia orang ni tak boleh nak bayar online. Tapi tak semualah. Tapi berdasarkan pengalaman saya tengok kan, customer-customer yang bermasalah ni, dia orang ni memang ada masalah. Kadang-kadang dah bankrupt kan, memang confirm lah tak boleh nak bayar online. Kan? Lepas tu pinjam alung, sitos apa semua. So dia orang ni memang problem. Alright. And then kita tanya dia, cik kerja kat mana? Dia tak boleh nak bagi jawapan. Kalau dia cakap saya kerja company ni kan, kita minta business card, kita minta slip gaji, kita minta detail company apa semua. Kalau dia boleh bagi, okey. Kalau dia tak boleh bagi, bye bye. Kita tak layan. So bila you buat macam ni, kuranglah risiko you nak bagi sewa dekat pencuri penjenayah. Kan? Faham tak? Bukan semua orang kita boleh sewakan kereta. Bukan semua orang boleh jadi customer kita. Faham tak? Alright. Sekejap saya minum dulu, dahaga. Ahmad Azizan, saya dah jawab kan soalan kan? Yang pasal kad kredit tu. Menjawab tak soalan tadi? El Farizi tanya, Tuan, kalau join group tuan, customer kita cari sendiri atau boleh pajak kereta saja? Okey. Kalau you join saya, customer ni sama-sama cari. Macam company saya pun, kita pun promote, kita pun ada customer. You pun kena cari juga. Sebab apa, konsep saya ni, saya tak bagi ikan kat you, tapi saya ajar you macam mana nak cari ikan yang betul. Tapi kalau you masuk, you just nak dapatkan ikan, saya tak boleh lah. Kalau ada, alhamdulillah, rezeki. Kalau tak ada, jangan marah saya. Saya ajar you nak yang mana. You nak belajar macam mana nak tangkap ikan ataupun you nak ikan. Kalau you nak ikan saja, saya minta maaf lah, saya tak boleh bagi. Tapi kalau you nak belajar macam mana nak cari ikan yang betul, insyaAllah saya boleh ajar. Okay? Tapi kalau you nak pajak, so you tak payah join. Sebab apa, pajak ni, you pajak, you orang luar. You just ada kereta, you bagi dekat saya punya team, and then dia orang sewakan, dia orang ambil commission, balance dia orang bagi kat you lah. Tapi pajak ni bukan semua kereta team saya ambil. Kan? Kalau you minta tinggi-tinggi sangat, dia orang pun tak berani ambil. Kan? And then dia orang hanya ambil macam kereta-kereta Azia, Beza, lepas tu adalah Hilux kan. Ada jugalah orang offer Velfire apa semua. And then bila dia dengar owner minta terlalu tinggi, tak masuk akal, dia orang pun tak berani. So you ada kereta apa? So bukan semua team saya, bukan semua kereta team saya ambil. Dia orang hanya ambil kereta-kereta yang mudah disewa. Alright. Okay, Ahmad Azizan, saya pernah kena dia berkeras nak bayar guna kad di tangan dia. Dia nak guna mesin tu. At the end dia ambil cash di ATM, deal 5 hari orang Eropah. Betul. Tapi kalau you ada akaun PayPal, kan, you boleh je bagi link kat dia, suruh dia bayar melalui PayPal. Lagi senang. Tapi PayPal charge you mahal lah. 4% lebih lah. 4 ke 4.5%. Macam company saya kan, kalau macam kita nak charge satu hari RM100, 5 hari RM500. So macam company saya RM500 plus dengan 4%. So dia kena bayar lah RM520. So nanti PayPal dia akan tolak 4%, balance kat kita dapatlah 499 something kan. Lebih kurang macam tu lah. Alright. So ingat ni, so kalau you follow benda ni, insyaAllah lah, risiko tu tetap ada tapi kurang lah kan. So you follow benda ni, 3 benda ni kan. So you pilih customer yang kalau you pilih customer yang betul, and then customer ni happy dengan you punya service, dia orang ni akan setia dengan you. Lepas tu, dia orang ni akan start recommend dekat kawan-kawan dia. Dan customer yang bagus ni, kalau dia ni doktor, dia punya kawan-kawan tu lebih kurang macam dia je. Kalau dia ni engineer,
Dia punya kawan-kawan lebih kurang macam tu je. Kalau dia cikgu sekolah, dia punya kawan-kawan macam tu je. So you fokus customer-customer yang berkualiti. Customer-customer yang berisiko bermasalah ni you letak tepi. Tak tepi kan. So that's why itu yang company saya buat. Saya hanya fokus customer yang saya nak je. Customer yang bukan yang saya nak, saya letak tepi. So saya tak adalah marketing apa sangat kan. Cuma sebab apa customer ni dia punya circle tu lebih kurang macam dia, betul tak? Kan. So kat sini cuba you komen sikit, you bekerja apa dan kawan-kawan you tu kebanyakannya sama macam you je. Kan? Kat sini yang join saya punya ni, cuba you share sikit apa you punya jawatan kerja. Kan? Ada cikgu ke, ada kerja kerajaan ke, ada kerja swasta kan. So biasanya kawan-kawan you tu lebih kurang macam you je. So kalau you jadi customer saya, kan, saya jaga you happy, you akan repeat lagi. Lepas tu you akan recommend dekat kawan-kawan, family pun semua kan. So macam itulah saya sustain. Oh, ada lagi ke dengar saya punya ni? Macam mata ada ramai ni, 40. Betul tak? Cuba komen sikit. Kan? Yang join saya punya sesi pada hari ni, you kerja apa? You kerja apa? Macam saya berniaga kan, saya berniaga. Kawan-kawan saya semua yang berniaga. Yang business owner, yang toki sana, jutawan sana. So, saya punya circle macam tu je. Kan? So, you pun lebih kurang macam tu je. Dan confirm lah kawan-kawan saya, mana ada saya kawan dengan orang yang pencuri, penjenayah, yang keluar masuk penjara. Tak ada. Saya pun tak nak berkawan dengan orang macam tu. Tapi the moment you start dapat customer yang bermasalah ni, dia punya kawan-kawan tu lebih kurang macam dia je. Kan? Alright. Mana ni tak ada orang komen pun. Okay, next adalah okay, so ini saya ingat slide saya yang terakhir lah kan. So bukan nak promote, cuma kalau you tanyalah apakah kelebihan program JMHAB ni kan. So yang pertama, you belajar daripada usahawan kereta sewa yang berpengalaman. InsyaAllah lah saya berpengalaman daripada tahun 2006 sampai sekarang kan. Kereta pernah hilang, kereta pernah total loss, pernah rugi, pernah melingkup kan, banyak langgar dinding. So insyaAllah lah saya ada pengalaman dan niat saya lah, sebab apa bila orang datang jumpa saya nak belajar kereta sewa, saya teringat saya dulu. Saya susah, hutang keliling pinggang apa semua. Saya just nak bantu you untuk start. Saya tak nak you langgar dinding kan. That's why saya charge RM300 je setahun. Setahun kan. Sebab apa nak mengajar orang kereta sewa ni penat lah. Penat gila. Memang susah. Kadang-kadang dapat yang jenis slow tu, ya Rabbi, aku boleh hentuk kepala kan. Tapi tak apa. Dia nak berubah, dia nak usaha kan. Tak apa, boleh buat kan. Alright. Lepas tu, bila you join, you dapat sistem tempahan kereta sewa online bernilai RM3,000. Macam company saya, kita dah develop sistem. Sistem tu lebih pada RM100,000 nilai dia. Tapi you boleh guna percuma je. And then kalau you nak buat sendiri pun lebih pada RM3,000 kan. And then you dapat apa lagi? You dapat sokongan lebih 300 GM Hub seluruh Malaysia. So sekarang ni alhamdulillah kita ada lebih 300 orang pengusaha kereta sewa yang join kita ni. So dia orang ni ada kereta very supportive. You tak cukup kereta, dia orang support. You tak tahu pasal ni, dia orang support. So bisnes ni dia circle tu sangat penting kan. Kalau you buat bisnes kereta sewa ni dia punya isu dia lah. Kalau you buat seorang-seorang, banyak orang dia tunggu masa je. Tunggu masa nak tepuk kan. Sama ada family kita, aku dah cakap dah dia ni memang tak boleh ginya kan. Bila kita jatuh melingkuk, dia tepuk tangan lah. Betul tak? Ataupun kita punya pesaing. Dia tengok you buat kan. Dia ni tak lama ni kan. Tengok dia melingkuk lah. Dia tepuk tangan. Tapi bila you join circle yang betul, dia orang ni akan support each other. Kan? Itu kelebihan dia lah. Kan? Macam baru-baru ni pun kita punya team, rumah dia terbakar, and then kita buat kutipan derma apa semua bagi, kita support. Mana tahu ada salah seorang team saya ni ada masalah apa semua kan. So kalau betul-betul dia masalah, kita kutip derma kilat, kita bagi dia. So circle ni sangat bagus lah.
Jurutera. Tuan, pertanyaan. Ni lari sikit. Kalau tengah deliver kereta, kena segah motek, ada tips tak tuan? Okey, bagus soalan ni. Sebenarnya, JPJ ke, motek ke, mana-mana pihak berkuasa, dia tidak boleh ambil tindakan kalau tidak ada bukti. Okey, so contohnya kalau nak kantoi kan, first kali benda tu kena berlaku. Okay, so dia kena buat roadblock lah, dia kena buat roadblock, dia kena tanya setiap kereta yang lalu tu, kereta ni kereta sewa ke kereta sendiri, kan? Dia kena tanya. Sebab apa? Kalau dia tak tanya, dia pun tak tahu kereta tu kereta sewa ke apa, kan? So apa-apa tiba-tiba yang lalu tu customer kita kan, dia cakap, cik, kereta ni kereta sewa ke kereta sendiri ke apa? Tiba-tiba customer kita cakap, oh kereta sewa lah cik. Tapi motek ke JPJ dia tak boleh ambil tindakan lagi. Sebab apa? Cakap mulut, tak ada bukti. Dia kena ada bukti bertulis, kena ada rental agreement ke, resit ke, apa saja bukti mengatakan kereta tu sewa. Okay, so kalau kita tak bagi benda tu, tak adalah buktinya. Siapa-siapa boleh cakap kereta sewa kan, tapi kena ada bukti, kan? So macam saya punya sistem lah. So lepas customer pulang kereta baru kita bagi. Sebelum masa dia ambil kereta tu, semua tu kita pegang dulu. Lepas dia return baru kita bagi. Kita simpan. So kalau kantoi pun agak susah lah. Tapi kalau fikir logik kan, fikir logik, takkanlah JPJ, motek pun semua nak pergi duduk tengah-tengah jalan tu nak tahan, nak tanya satu-satu kereta kan. Tapi kalau betul-betul lah tak, nasib tak baik, mungkin kenalah. Kalau kena tu pada saya anggap tu bayar cukai lah. Faham tak? Kan? So macam saya punya company lah, bisnes saya ni, kita punya bisnes ni 100% online, paperless, tak ada kertas. Alright. Tuan nak tanya kita ada flyers ke? You nak flyers ke? Boleh lah. Saya pun dulu kita ada lah flyers tapi design lama. Kalau nak juga saya boleh upah designer lah, designer untuk buat flyers kan. Cuma flyers ni masih praktikal ke flyers? Kalau nak saya boleh je minta designer buatkan. Saya tak pandai buat. Saya boleh minta siapa-siapa designer buat, and then kalau you nak, you print lah, kan? Kita boleh buat design and then you print. Boleh. Cuma sekarang ni macam saya pun dah lama tak print flyer semua, jarang kita bagi. Kita just guna media sosial, buat video, post gambar kan. Flyers ni kalau nak buat boleh lah kot. Manalah tahu you nak bagi dekat hotel-hotel apa semua, boleh. Kalau you nak tak apa, boleh. Saya pun ada fikir juga. Cuma saya tak kenal designer-designer yang power-power yang boleh design, yang boleh buat. So kita bagi soft copy kat you, you print sendiri lah. Alright. Sebab ada customer homestay minta flyer nak letak di homestay mereka. Boleh. Tapi kalau macam saya dulu kan, saya pakai PowerPoint-nya, saya buat sendiri kan. Kalau nak buat pun boleh. Nanti saya tak ada designer. Kalau you ada kenal siapa-siapa designer yang boleh buat flyer, inform je saya bayarkan. Lepas tu nanti you ambil lah dia punya soft copy, print. Boleh? Alright. Okay, so next adalah apa lagi? Kalau macam you join Gem Hub lah, you dapat diskaun lah 5% untuk insurans kereta sewa P2P. Kalau you tak join, you tak dapat lah. Yang ni pun saya baru je dapat pengesahan daripada wakil Alliance. So bincang-bincang, cakap boleh tak bagi diskaun 5% dekat saya punya team. Dia orang pun okay boleh. So ini antara kelebihan lah. Alright. And then you dapat kemudahan sitos lah bernilai 6,000. Sitos ni penting tau. Kalau you berniaga buat kereta sewa, you tak ada sitos, kira macam kalau jadi apa-apa susah lah you nak minta. Customer pun tak takut dengan you. Tapi kalau you ada sitos ni, memang customer pun takut. Dengar je nak sitos apa semua, memang dia menggigil. Saya ada case ada customer ni, dia sewa kereta ni hancur, total loss. Oh, dia punya keret kan, siap panggil bapak saudara dia, polis dah mana, tak nak bayar, ugut kita lagi. Nak dengar tak cerita ni? Real story ni. Bila kita sebut sitos je, menggigil bayar kan. Kan? Jangan saya minum. Kalau nak dengar cerita ni, komen nak. Ni real story ni, bukannya ni, memang betul. Power tak power sitos. Alright. So cerita dia macam ni.
benda ni berlaku dekat Perlis kan. So macam masa tu tim saya lah, dia ni buat kereta sewa dekat Perlis. Lepas tu sewa kereta dekat student. Perlis ni memang mana ada airport. So dia sewa dekat student university dekat Perlis. So budak ni pun sewa apa semua kan, sewa. Tapi budak ni macam drive daripada pagi sampai ke malam non-stop. So bila on the way dia nak pulang balik tu, mungkin dia penat sangat, dia terlelap. Kereta tu terbabah, langgar pokok, hancur. Tapi dia okey je. Dia tak ada apa-apa kan. Tapi kereta tu memang total loss. Alright. So bila kita dapat tahu kereta tu accident, so kita cakap lah kat customer kan. Customer ni pun cakap dia memang tertidur, memang dia penat sangat. Okay, so memang salah dia. Kita cakap, okay, kereta ni total loss, tak apa, kita claim insurance je. Dan dia kena bayar ganti rugi lah, sebab apa masa kita nak keluar kereta tu, team saya keluar down payment lah kan. So kita minta 3,000 je pun. Minta 3,000 untuk kita cover balik lah kita punya modal keluar kereta. Kereta baru lagi. So budak ni pun mula-mula, ya bang. So balik je dekat dia punya hostel, dia start berubah fikiran. Dia call bapak dia call pakcik dia kan. Kebetulan pakcik dia polis. Kan. So dia buat cerita apa semua kan. So bapak budak ni okey je. Tapi bapak saudara dia ni polis kan. Dia pun telefon saya punya team. You ni mana boleh sewa kereta, lepas tu kereta you ni accident apa semua, minta ganti rugi dekat customer apa semua, salah ni kan. Salah ni, tak boleh ni apa semua. So you pun tak ada lesen apa semua kan. So saya punya team pun gelabah. Tiba-tiba polis call kata macam tak boleh kan. So salah apa semua. Kalau tim saya nak minta juga polis ni nak tangkap. Salah guna kuasa lah. So tim saya pun contact saya kan. Tohi macam mana dia ni, apa, bapak saudara dia dah getak-getak kita kan. Kalau kita minta juga dia orang nak tangkap kita kan. Okay, relax tak apa. So yang sembang ni bapak saudara dia lah, polis kan. Saya cakap, kau cakap macam ni je. Kau cakap dekat bapak budak ni, kalau dia tak nak, anak dia tak nak bayar 3,000 ni, kita akan sitoskan anak dia, nilai harga kereta tu RM35,000. Aku tak peduli. Kau nak guna bapak saudara kau ni, polis nak getak ke, nak tangkap apa semua, lantak kau. Tapi company saya akan sitos anak kau ni dengan nilai kereta ni RM35,000 plus interest. So saya punya team contact bapak budak ni. Cik, saya punya bos cakap macam ni kalau anak cik tak nak bayar 3,000 ni, kita akan blacklist anak cik ni dan kita akan claim total harga kereta tu RM35,000 plus interest. Bila bapak dia dengar kan, terus turun. Bapak dia daripada Langkawi turun pergi Perlis, bayar RM3,000. Power tak powernya sitos. So polis pun semua tak boleh buat apa. Kan? Real story ni. So jangan main-main lah. Jangan main-main. Dia ahli politik ke semua, sitos ni you memang tak boleh lawan. Tak ada siapa pun boleh lawan. You polis ke, you wakil rakyat ke, ahli parlimen ke, tak boleh lawan. Sitos ni memang diwujudkan oleh bank untuk pegang orang tu. So siapa yang bayar, dia akan serve lah. Sitos ni dia akan layan orang yang bayar dia. Kalau customer pergi apa semua, tak boleh. Dia tak layan. Alright, lepas tu nombor 6, peluang dapat kereta pajak lah. Alhamdulillah, macam company saya memang hari-hari ada orang mesej minta tolong ambil kereta dia orang. So bila saya dapat kereta tu, saya akan inform dekat dalam grup, siapa-siapa yang berminat, contact owner direct, ambil lah kereta pajak kan. So chances untuk you dapat kereta percuma tu memang lebih tinggi lah. Kalau you buat seorang-seorang, you minta kereta pajak pun memang susah lah. Even macam saya dulu, saya buat bisnes kereta sewa, lepas 3 tahun barulah saya boleh dapat kereta pajak. Sebab apa, masa mula-mula tu memang mampu. Saya minta siapa-siapa kereta pajak pun tak ada siapa nak bagi. Tak ada siapa percaya kat saya. Tapi saya punya team ni masuk baru sebulan 2 bulan. Ada saya punya team masuk bulan 4, 5 bulan dah ada 10 biji kereta dah. Sebab apa orang bagi? Sebab apa brand? Sebab apa orang percaya? Kita ada proper system. Tapi saya tak janji lah benda ni. You ada rezeki you dapat, kan?
Alright. Lepas tu dokumen sewa tu insyaAllah lah memang complete. Rental agreement, quotation, receipt, invoice, perjanjian pajakan semua dah ada. Semua dah ada. You just download, pakai je. Alright. So habis saya punya sesi pada hari ni. Ada tak tanya soalan tak? Mana saya punya gambar? Ada nak tanya soalan tak? Saya saya boleh unmute. Kalau you nak bercakap boleh. Saya dah open dah untuk you unmute kalau nak bercakap lah. Okay, Amirul Petal to you. Salam tuan, nak check sitos ni sebelum nak beri kereta ke? Okay, untuk checking sitos ni dia kena bayar tau. So macam saya tak recommend lah untuk kita check background customer. Sebab apa? Kalau you nak check sitos customer ni, you kena dapat kebenaran dia. Dia bagi kebenaran barulah kita boleh check. Kalau kita suka-suka hati pergi check, lagi sitos akan call lah. Ada tak apa-apa surat pengesahan customer ni bagi kebenaran untuk check dia punya maklumat? Kalau tak ada, memang kena lah. So sebab apa sekarang ni ada akta data peribadi. Kita hanya boleh semak background orang tu bila customer tu bagi kebenaran. Kalau you minta kebenaran dekat customer tu, memang confirm lah dia takkan bagi. Kan? So, tapi kalau you nak juga check, boleh. Kena dapatkan kebenaran dan kena bayar. Tak silap saya, sekali check RM15. Kan? Okey, sekejap. El Farizi Mohlison dia tanya, Tuan, kalau join JM Hub, kita akan promote guna brand JM Hub, ada brand sendiri. So macam saya punya konsep ni lebih kurang macam business takaful, business insurance. So you ni macam agent lah, agent company saya. Macam saya pun sebenarnya saya adalah agent insurance juga, AIA. Okay, so saya ada agensi saya. So macam AIA kan. So saya ni bawah agensi Catalyst. Bawah Catalyst tu saya pun ada agensi saya. So saya promote saya punya brand saya punya leader Catalyst kan, tapi dekat brand company leader saya tu saya letaklah logo AIA. So you all pun boleh. Mana saya punya gambar ni? Ramai je orang ni. Okay. Sekejap. Saya tak nampak muka saya. Okay, tak apa. Macam you ada company, you ada brand sendiri, you boleh promote juga you punya brand, and then you boleh letaklah contohnya macam ABC Car Rental by Greenmatic. So you boleh gunakan brand Greenmatic tu tapi dekat belakang. Tak kisahlah. Ali Car Rental by Greenmatic boleh. Tapi you tak boleh pergi buat akaun media sosial Greenmatic by Greenmatic Ali ke Greenmatic Selangor ke, tak boleh. So kalau kat belakang boleh, kat depan tak boleh. So you nak promote, ada juga orang buat Aman Car Rental by Greenmatic. So tak ada masalah. Alright. Okay, menjawab tak soalan El Farizi tu? Okay, lepas tu Muhammad Basir, semua jelas. Saya on the way ambil kereta dengan customer di Kalaya selepas sewa 5 hari, sewa Starek. GM banyak membantu saya dan keluarga saya dalam mencari sumber pendapatan. Alhamdulillah. Tuan Basir ni adalah salah seorang GM Hub kan. So dia ni tak silap saya, dia ni adalah wartawan, hilang kerja dan macam-macam dia cuba buat. Sekarang ni dia dah buat bisnes kereta sewa, dia dah join GM. Dan alhamdulillah saya seronok. Bulan lepas pun dia punya sale tu dalam 18,000 lebih kan. So alhamdulillah lah. So benda yang saya nak adalah saya nak bantu you all buat duit. Tapi bisnes kereta sewa ni you kena ada guru, you kena ada sistem kan. So baru boleh pergi. Kalau you
buat sendiri-sendiri boleh, tak ada masalah kan. Jadi macam saya langgar dinding, kereta hilang lah, kena kencing dengan customer lah, macam-macam. So saya buat benda ni, cuma semua ni ada cost. So saya charge RM300 je setahun. And then you pakai je lah. You buat duit je. Alright. Okay. Sorry Cik Wahid, boleh tanya sikit ya? Boleh. Okey. Maaf mengganggu ya. Nak tanya, ini ada, kalau kes kereta tu digunakan untuk jenayah, pernah ada kes ke macam ni Cik Wahid? Sebab saya pernah dengar satu kes ni, budak ni dia nak balik satu area lah. So dia sewa kereta tu, dia balik kat rumah dia, tapi malam tu abang saudara dia pinjam kereta tu. Okay. Lepas tu buat seledup dadah. Okay. Sampai dekat checking polis ni, abang tu lari lah. So polis checking kereta tu, ada jumpa dadah dekat dalam. Lepas tu ambil kereta tu, dan dapat tangkap abang tu juga. Okay. So itulah, macam pernah ke ada kes macam ni? Dan macam mana nak keluarkan kereta tu dari pihak polis? Okay, saya ada beberapa kes lah, tapi tak ada kes dadah. Cuma ada kes ni, kereta saya digunakan untuk buat rompakan. Yang kedua, sama juga rompakan juga. So kereta saya ni kena sita tau. Tapi ada cara nak settle dia. Ada tak nak tahu macam mana ni? Ni pengalaman real betul lah. Okay. So kereta pertama saya, kebetulan pula kereta tu kereta makcik saya. Makcik saya dia beli kereta, lepas tu dia letak kat saya sewakan. And then customer ni dia sewa kereta, and then dia sewa kereta, macam dia sewa 3 hari, dia hantar kereta, dia tukar kereta lain. Dia sewa 3 hari, dia hantar kereta tu, dia tukar kereta lain. So kita orang punya team tak perasan lah. Customer nak sewa kereta, dia bayar okey. Sampailah satu hari tu kantoi. Masa tu kebetulan saya pula duduk dekat balai polis, tengah nak report tak apa kan. Tiba-tiba saya dengar dekat balai polis tu walkie-talkie. Dia macam, kereta nombor ni, polis tengah kejar. Tengah kejar sebab apa, dia orang ni rompak makcik tua tepi jalan. Makcik tua tengah jalan tepi jalan, dia orang berhenti kereta, dia orang pergi ragut tak apa kan. Berlari. Lepas tu benda tu polis nampak, kejar. So dekat balai polis tu saya dengar, kereta nombor ni kita sedang kejar sebab apa, merompak. Saya dengar, ni kereta aku ni. So saya pun cakap lah dekat polis, tuan ni kereta saya tuan. So polis tu pun panggil saya, okey, ada tak apa-apa bukti mengatakan kereta ni you bagi dekat orang ni? So saya cakap, kereta ni memang ada, borang sewa apa semua. So polis minta saya pergi ambil borang sewa tu, tunjuk kat dia. So saya tunjuk lah, okey, customer ni kereta ni disewa kan. So polis rampas saya punya borang sewa tu. Dan kereta tu dia orang dapat tangkap, tahan dekat balai polis. Lepas polis ambil gambar kereta apa semua, dan dia rampas saya punya borang sewa tu, kereta tu saya boleh bawa balik. Dan syarat dia, saya tak boleh jual kereta tu sampai kes settle lah. Tu antara kes pertama lah. Yang kedua pun sama juga. Kereta tu customer ni dia pergi curi lori. Curi lori kan. So kantoi, polis tangkap dengan kereta-kereta sekali, balai polis. Dan saya pun pergilah balai polis apa semua. Saya bawa borang sewa apa semua. Polis kira macam sita borang sewa tu, kereta saya dapat balik. So make sure ada dokumen. Ada dokumen sewa. You ada rental agreement, you ada IC, driving license, settle. Memang lepas. Faham tak, Edward? Faham tuan. Cuma itulah, kalau ada borang tadi tu, dia tak kontra ke dengan yang macam cerita tuan tentang JPJ apa semua benda tadi tu? Borang tu kita simpan, kita tak bagi pun kat dia. Lepas dia pulang baru kita bagi. Ini macam saya pula, borang sewa tu saya ada 3 kopi. So 1 kopi untuk customer, 1 kopi memang dekat kita punya office lah. 1 kopi memang lekat dekat situ. Tapi macam dekat tempat saya tuan, dekat Bintulu, memang tak ada JPJ, Motek apa semua ni. Memang jarang berlaku.
kecuali tempat-tempat yang macam biasa kena lah, macam KLIA apa semua. So saya pesan dekat tim saya, borang sewa tu, dokumen tu you bagi selepas customer tu pulang kereta. Tapi bila kantoi apa semua, bila polis minta, kita bagilah dokumen tu. Dan kes jenayah dengan apa motek apa semua tak ada kaitan. Faham tak? Okey tuan. Satu lagi soalan tuan. Kereta tuan semua ni ada pasang GPS ke? Okey, sekarang ni company saya dah tak ada apa-apa kereta. Company saya hanya platform. Saya dah start jual kereta saya daripada tahun 2019. Cuma kalau you all yang baru nak buat, baru newbie, saya memang recommend you kena ada GPS tracker. Dan biasa orang tanya lah brand apa, saya recommend you untuk pasang ProTrack. Brand ProTrack. Sebab apa? Brand ni nanti, macam kita punya website ni, kita punya sistem, sampai satu tahap, bila you join, kita boleh linkkan apps kita tu dengan you punya GPS tu, sampai customer dia boleh unlock pakai app saja. So you punya bisnes kereta sewa tu dah jadi macam automation. You tak perlu bekerja. You letak je kereta you kat mana-mana, customer dia masuk apps, dia boleh tengok kereta tu kat mana, dia boleh unlock kereta tu pakai apps dan jalan je. So that one coming soon lah, dalam 5-6 bulan lagi kita akan settlekan kita punya sistem tu lah. So kalau macam you ada 10 biji kereta, 20 biji kereta, mungkin you perlukan seorang pekerja je. Itu kita punya future lah. Faham tak? Faham tuan. Terima kasih tuan. Alright. Yep. Apps tu go Greenmatic, tapi apps tu dia tengah dalam development. Dia dalam pembangunan lah. Belum wujud lagi. Cuma yang programmer tu dia tengah buat. So dia kata dalam lama jugalah nak buat benda tu. So macam even dia punya apps tu, dia punya canggih tu, kalau customer buka bonnet kereta you, buka bonnet enjin, sistem tu akan hantar notification kat you. Dia kata customer ni buka bonnet you. So something wrong lah kalau customer pergi buka bonnet, dia nak buat apa kan. So sistem tu dia akan hantar notification kat you, and then you boleh contact customer. Ada masalah apa-apa ke? Buka bonnet apa semua. Mungkin breakdown apa semua, ataupun dia nak curi kereta kan. So sistem tu sangat canggih lah. Dan hanya brand GPS ProTrack saja yang boleh link benda tu. Alright. Pukul berapa dah kita? 10.30. Alright. So saya rasa kalau tak ada apa-apa, kita habiskan kita punya sesi hari ni, setakat ni. Kalau you still ada soalan, tak apa, you WhatsApp je saya. Saya mungkin ambil masa sikit untuk jawab. Dan insyaAllah lah, saya akan buka balik pendaftaran pada 25 hari bulan. Ni lah. Kalau you berminat nak join apa semua, boleh. Saya tak ada paksa apa semua. Tapi kalau you join tu, saya ingat kalau daripada you nak buat sendiri tu, dengan join projek saya ni, kalau you nak buat sendiri pun modal lagi banyak kan. And then tak ada orang nak ajar. So bila join yang program saya buat ni, semua dah ada kan. You just masuk, buat marketing, beli kereta je. Kan, semua dah ada kan. Alright, so saya rasa kita habiskan kita punya sesi setakat itu saja. Dan kita jumpa lagi insyaAllah. Alright. Berapa RM nak join? RM300 je. Yuran pendaftaran RM300 je setahun. Okey, kita habiskan kita punya sesi dengan kiraan 3, 2, 1. Bye-bye. Assalamualaikum.